اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Segala puji-pujian hanya layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan bersyukur mengingatkan kita adalah hamba. Kita yang perlukan Allah, bukan Allah yang memerlukan kita. Allahus Samad, Allah tidak pernah memerlukan kepada sesiapa pun. Lalu apabila kita sedar kita adalah hamba, maka itulah dua sifat yang akan selalu ada. Apabila Allah bagi kita sesuatu, maka kita akan berusaha untuk mensyukuri dan menghargai. Dan apabila Allah ambil balik nikmat tersebut, maka kita berusaha untuk sabar di atas pemberian yang Allah ambil semula. Salawat dan salam kita utuskan buat junjungan mulia kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap daripada kita dapat beroleh peluang untuk mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini, pada bulan lepas kita telah baca berkenaan tentang sahabat-sahabat yang awal masuk Islam. Maka yang awal masuk Islam adalah Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mula-mula masuk Islam adalah isteri Nabi, adalah wanita. Kemudian disusuli oleh Sayyidina Ali, sepupu Nabi yang tinggal serumah dengan Nabi. Kemudian Zaid bin Harithah, hamba yang Nabi SAW telah merdekakan. Kemudian barulah Abu Bakar, Sa'ad bin Uthman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga sahabat-sahabat yang lain. InsyaAllah pada malam ini kita nak belajar berkenaan tentang bagaimana cara Nabi SAW menyampaikan dakwah yang pertama secara terbuka. Maka kita tahu Nabi SAW 3 tahun pertama Allah menyuruh Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. 3 tahun pertama Nabi SAW mengajak orang yang Nabi SAW rasa akan menerima dakwah Nabi. Nabi tak ada dakwah secara open, secara terbuka. Nabi tak ada dakwah kepada sesiapa yang Nabi jumpa. Tetapi Nabi pilih orang-orang yang tertentu untuk baginda Nabi SAW sampaikan dakwah. Maka pada malam ini, kita nak belajar dengan penyampaian Nabi SAW ketika menyampaikan dakwah yang pertama. Bagaimana cara Nabi SAW menyampaikan. Dan kita nak lihat juga hadis-hadis daripada para sahabat berkenaan tentang bagaimana cara Nabi SAW bercakap. Satu, Nabi SAW memang tak bercakap banyak. Nabi bukan seorang yang banyak berkata-kata. Tetapi cara Nabi SAW bercakap, menyampaikan, sebenarnya kita boleh belajar dan kita boleh aplikasikan dalam kehidupan kita insya-Allah. Maka Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka apabila turunnya ayat yang mana Allah berfirman di dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-214, Allah berfirman wa anzir ashiratakal aqrabin.
maka Allah perintahkan Nabi untuk mula memberi peringatan terutamanya kepada ahli keluarga Nabi yang terdekat. Maka sebelum Nabi berdakwah secara umum, Nabi SAW perlu berdakwah kepada ahli keluarga Nabi SAW. Dan kita pun telah kongsikan sebelum ini, kali pertama Nabi kumpulkan mereka, Abu Lahab tak benarkan Nabi bercakap. Walhal dekat rumah Nabi, Nabi SAW panggil semua datang rumah, maka hadirlah lebih kurang 40 orang. Dalam hadis riwayat Muslim menyebut lebih kurang 40 orang datang. Tapi belum sempat Nabi bercakap, Abu Lahab tahu Nabi nak bercakap tentang dakwah, tentang agama, maka dia tak benarkan Nabi SAW bercakap. Tapi Nabi SAW tidak pernah berputus asa sehinggalah Nabi mengajak berkali-kali untuk datang ke rumah dan akhirnya Nabi SAW berjaya untuk menyampaikan dakwah baginda Nabi SAW. Namun dakwah Nabi secara terbuka yang pertama, kata para ulama sirah di dalam hadis, adalah dekat Bukit Safa. Itu dakwah pertama secara terbuka. Maka bila dah 3 tahun dakwah secara sembunyi, maka dakwah yang pertama adalah dekat Bukit Safa. Sebab itu bila kita buat sa'i, selain kita nak mengenang akan pengorbanan Hajar yang berlari-lari daripada satu bukit ke satu bukit mencari air kerana anaknya telah dahaga, dan ketika itu belum ada lagi Zamzam. Zamzam datang selepas itu. Maka kita nak menyelami pengorbanan Hajar. Bagaimana seorang wanita, dia tabah, dia reda apabila Allah uji mereka, yang mana Nabi Ibrahim perlu tinggalkan isteri dan anaknya di Mekah, dan Nabi Ibrahim kena balik semula ke Palestin. Maka kita boleh lihat pengorbanan Hajar sewaktu kita melakukan sa'i di Safa dan Marwah. Namun selain daripada Hajar, kita sebenarnya boleh mengingati bagaimana cara Nabi SAW berdakwah kali pertama dekat atas bukit Safa. Maka kata para ulama sirah, maka Nabi SAW bila kali pertama kena berdakwah secara terbuka, maka Nabi SAW telah menaiki Bukit Safa. Nabi naik Bukit Safa. Dan Nabi SAW telah panggil satu persatu keluarga Nabi SAW daripada keluarga-keluarga Quraisy. Nabi panggil satu persatu. Quraisy ini dia ada banyak pecahan keluarga. Maka Nabi pun panggil satu persatu. Daripada Banu Hashim, daripada Banu Zuhrah, daripada Banu sekian-sekian. Maka Nabi SAW pun panggil. Dan kenapa Bukit Safa? Kata para ulama sirah, sebab itu adalah bukit yang paling hampir dengan Baitullah. Dan memang kebanyakan orang berada di sekitar Baitullah. Maka mereka telah datang kepada Nabi SAW. Maka berkumpullah jumlah yang ramai berhampiran dengan Bukit Safa. Dan Nabi SAW bila nampak semua telah ada, semua telah berkumpul, maka apa yang Nabi SAW buat? Nabi mulakan dengan contoh dulu. Dengan perumpamaan dahulu. Nabi mulakan dengan contoh. Dan kalaulah kita lihat kata para ulama hadis bahawa dalam kebanyakan percakapan Nabi SAW, Nabi memang suka bagi contoh dan perumpamaan. Nabi suka bagi contoh. Dalam hadis kalau kita lihat, penuh dengan contoh, penuh dengan perumpamaan. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, penuh dengan contoh, penuh dengan perumpamaan. Allah ada bagi contoh tentang laba-laba. Allah ada bagi contoh berkenaan tentang nyamuk. Bahkan di dalam suratul Baqarah Allah berfirman, Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udah fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak pernah malu, tidak pernah segan untuk mendatangkan contoh-contoh untuk pemahaman manusia, walaupun contoh nyamuk ataupun sesuatu yang lebih kurang daripada nyamuk. Maka contoh. Dan kalau kita nampak dakwah Nabi nanti, maka Nabi banyak mulakan dengan contoh. Barulah Nabi sampaikan mesej Nabi, Nabi sampaikan dakwah Nabi. Sebab itu kata para ulama hadis, apabila kita bercakap dengan manusia, lagi-lagi dengan keluarga, lagi-lagi dengan anak cucu kita, lagi-lagi dengan pasangan,
kita kena biasa untuk bercakap dengan membawa contoh. Sebenarnya orang tak faham apa yang kita kata kalaulah tanpa contoh. Lagi-lagi kalaulah perkara berkenaan tentang agama, tentang keimanan, tentang kebaikan, maka sebab itu Nabi banyak bagi contoh. Maka kalaulah Nabi nak suruh sahabat buat baik, apa Nabi bagi contoh? Jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun dengan kamu senyum pada sahabat kamu, teman kamu. Maka Nabi bagi contoh, senyum pun dapat pahala contoh. Maka Nabi juga pernah bagi contoh bila nak suruh berbakti kepada jiran. Nabi kata bagilah makanan kepada jiran walaupun bahagian kambing yang tidak ada daging. Firsina syah, kaki kambing. Maka Nabi bagi contoh. Maka Nabi SAW banyak memberi contoh dan ini yang kita boleh belajar yang pertama daripada percakapan Nabi SAW. Nabi SAW akan banyak memberi contoh. Kadang-kala Nabi bagi contoh dulu dan barulah Nabi SAW sampaikan kehendak Nabi, mesej yang Nabi SAW nak sampaikan. Kerana tujuan kita bercakap nak bagi orang faham. Tujuan orang kita cakap adalah nak bagi orang faham. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Maka sebab itu apakah contoh yang Nabi SAW bagi? Maka Nabi SAW pun bersabda, apakah pandangan kamu kalau aku beritahu kepada kamu bahawa di sebalik bukit ini ada pasukan tentera berkuda musuh yang hendak menyerang kamu? Adakah kamu akan percaya kepada kata-kata aku ataupun kamu tidak percaya? Maka Nabi bawa contoh terlebih dahulu. Maka kita kena faham kedudukan waktu Nabi bercakap. Maka Nabi bercakap di atas Bukit Safa. Kalau kita lihat dekat Bukit Safa, belakang dia ada Bukit Abu Qubais yang mana beradanya istana. Maka Nabi SAW pun bersabda, kalaulah dekat belakang Bukit Abu Qubais ini, aku maklumkan kepada kamu ada tentera berkuda musuh yang dah sampai, yang dah standby, yang telah bersiap, yang mana kalaulah kamu ambil kata-kata aku, kamu percaya, kamu terus selamatkan diri tanpa perlu kamu pasti dan cek dulu. Kalaulah kamu percaya aku. Tapi kalaulah kamu tak percaya aku, maka kamu nak pergi cek dulu. Kamu nak pergi tengok dulu. Tapi bila waktu kamu pergi cek dan tengok, musuh dengan tentera berkuda dia dah bunuh kamu, keluarga kamu dan sebagainya. Maka adakah kamu percaya kepada kata-kata aku ataupun tidak, wahai Quraisy? Maka Nabi tanya contoh. Sebab Nabi nak sampaikan dakwah. Maka apa mereka berkata? Semua orang berkata, kami tidak pernah mendengar kamu berbohong, wahai Muhammad. Kami tak pernah dengar. Dan inilah kekuatan para Rasul. Inilah kekuatan Nabi SAW yang mana mereka tak pernah berbohong. Tak pernah berbohong. Orang yang berbohong sekali, maka pasti dia akan berbohong banyak kali. Berbohong. Bahkan sebenarnya berbohong ni bukan dosa kecil. Kalau kita lihat dalam kategori dosa-dosa besar, berbohong adalah dosa besar. Cumanya zaman kita berbohong ni dah dianggap biasa. Dah dianggap tak ada kesalahan. Dah dianggap normal, okey. Kadang-kala kita sedih apabila ada ibu bapa yang kata, tak apalah kecil lagi bohong. Waktu kecil lah dia jangan bohong. Sebab dia tak ada keperluan pun untuk berbohong. Maka kadang-kala kita normalisasikan, normal, tak apa budak kecil bohong biasa. Maka itu yang sampai ke besar dia berbohong. Dan kadang-kala peliknya orang yang dah biasa berbohong ni, bila tak ada keperluan pun dia akan berbohong. Dan kita kena ingat satu hadis Nabi SAW yang sangat-sangat merisaukan, menakutkan. Nabi SAW bersabda, seseorang yang berbohong itu, maka pembohongan akan menarik dia kepada dosa yang lain. Bila seseorang bercakap bohong, maka dengan sebab dia berbohong, dia akan ditarik untuk melakukan maksiat dan dosa yang lain. Hanya kerana dia berbohong. Sebab Allah tak suka dengan orang yang berbohong. Sebab itu di dalam surah Yasin, Allah sebut pada hari kiamat, Allah dah tak nak dengar mulut berkata-kata. Sebab banyak sangat berbohong. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim.
kami petri, kami kunci, kami tutup mulut manusia. Allah dah tak nak dengar mulut manusia berkata-kata. Lalu Allah pindahkan untuk bercakap kepada tangan. Tangan yang bercakap sambil dibenarkan oleh kaki. Maka berkata orang Quraisy, kami tak pernah dengar kamu berbohong wahai Muhammad. Dan ini adalah pengajaran yang kedua. Pengajaran yang pertama dalam kita nak belajar cara Nabi bercakap adalah Nabi sentiasa membawa perumpamaan, membawa contoh. Dan yang kedua, Nabi SAW dalam bercakap, Nabi tak pernah berbohong. Nabi tak pernah berbohong. Bahkan Imam Muslim ada bawa satu hadis yang mana kalaulah seseorang itu berjanji dengan orang bukan Islam sekalipun, maka dia perlu untuk tak boleh berbohong dan perlu tunaikan janji dia. Imam Muslim bawa dalam hadis dia yang ke 6,000 berapa tah? 6,000 berapa? Saya ingat sebab saya baru baca tadi. Kalaulah tak baca tadi saya pun tak ingat. Tapi baru baca tadi lepas Zuhur hadis-hadis daripada Sahih Muslim, maka Imam Muslim bawakan sebagai dalil kepada orang bukan Islam pun tak boleh berbohong. Kisah Huzaifah ibnul Yaman dengan ayahnya yang bernama Husail. Husail nama ayah dia. Adapun Yaman adalah gelaran bagi ayah dia. Maka Huzaifah ibnul Yaman dan ayahnya kena tangkap dengan tentera Quraisy dalam perjalanan mereka nak pergi ke Badar untuk join tentera Nabi. Maka orang Quraisy pun tangkap. Orang Quraisy kata, kamu nak pergi mana ni? Maka Huzaifah pun pada waktu itu berkata, kami nak pergi ke Madinah. Padahal mereka nak pergi ke Badar. Sebab dalam peperangan boleh untuk bermuslihat. Al-harbu khada'ah. Maka tak perlu nak begitu jujur kalau dalam peperangan. Tapi dalam masa yang sama, dia kena gunakan perkataan yang ada dua makna sebaik-baiknya. Maka kata kami nak balik ke Madinah. Maka Quraisy kata, tak, kamu nak pergi ke Badar, nak lawan kami dengan Muhammad. Maka dia kata, tak, kami tak buat begitu. Maka orang Quraisy pun lepaskan dengan ambil janji daripada Huzaifah yang mana mereka tak boleh join Nabi SAW dekat Badar untuk lawan Quraisy. Maka Huzaifah jumpa Nabi. Dia kata, wahai Rasulullah, aku ada berjanji dengan Quraisy begini-begini. Adakah aku perlu untuk tunaikan janji? Maka Nabi SAW kata, penuhi janji. Tak boleh bercakap bohong. Penuhi janji. Walaupun dengan orang yang bukan Islam, maka Nabi SAW berkata, penuhi janji. Tidak boleh berkata bohong. Pergi balik ke Madinah dan tak perlu bersama dalam peperangan Badar bersama dengan Nabi SAW. Walaupun dalam peperangan, Nabi tak benarkan untuk Huzaifah melanggar janji dia dan berbohong kepada Quraisy. Maka poin yang kedua dalam bercakap adalah elakkan daripada berbohong. Sebab orang yang berbohong, maka dalam hadis Nabi SAW bersabda, wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Sesungguhnya seseorang itu bila dia berbohong sekali, tanpa dia sedar, dia akan tertulis di sisi Allah sebagai orang yang banyak berbohong. Apakah maksud hadis ini? Para ulama bincangkan, bahaskan, maksudnya orang yang bohong sekali, kadangkala untuk tutup satu bohong, dia perlu bohong 100,000 kali. Nak tutup satu punya pembohongan. Dan kadangkala pembohongan tu tak perlu pun. Dia boleh berkata benar. Tetapi sebab alang-alang dia dah bohong sekali. Dan dia pun malu nak mengatakan dia berbohong. Maka dalam hadis Nabi menyebut, manusia untuk satu pembohongan tanpa sedar, dia terpaksa berbohong banyak kali. Maka sebab itu bila Nabi SAW tanya kepada Quraisy, adakah kamu akan percaya kalaulah sekiranya aku bagi contoh di belakang bukit ini adanya tentera dan kamu akan selamatkan diri tanpa pergi cek terlebih dahulu, adakah kamu akan percaya kepada aku? Maka kata Quraisy, kami tidak pernah mendapati engkau berbohong wahai Muhammad. Pasti kami akan percaya. Maka daripada sini kita belajar dalam percakapan Nabi SAW tidak pernah berbohong. Dan sebagai ibu bapa, sebagai atuk nenek, sebagai ketua keluarga, kadangkala kita kena elakkan daripada berjanji yang kita takkan buat. Ataupun daripada bercakap yang memang kita takkan buat. Kadangkala untuk menggembirakan anak cucu kita berjanji. Tapi sebenarnya itu kita mendidik anak-anak
untuk mereka anggap ayah pun bohong, atuk pun bohong, mak pun bohong, nenek pun bohong, janji tapi tak buat. Maka di situ menjadikan kita nampak masyarakat kita, mereka anggap bohong ni dah jadi dosa kecil. Dah jadi dosa kecil. Padahal ianya termasuk daripada dosa-dosa besar. Moga Allah pelihara lidah kita dan segala dosa yang datang daripada lidah. Kemudian kita nak lihat satu hadis sebelum kita teruskan kisah Nabi tadi. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha berkenaan tentang cara Nabi bercakap. Maka berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW kalau bercakap bayyinin faslin. Nabi kalau bercakap jelas dan satu persatu. Kalau Nabi bercakap, saya pun kadang-kala masih lagi cakap laju. Saya masih lagi bercakap dengan laju. Tapi kalaulah Nabi SAW bercakap bayyinin faslin. Nabi kalau bercakap adalah jelas dan ianya adalah satu persatu. Begitu jelas Nabi bercakap, kata Aisyah, yahfazuhu man jalasa ilaih. Orang yang duduk dengar boleh hafal. Sebab itu kalau kita lihat hadis-hadis Nabi, kenapa para sahabat boleh hafal? Sebab Nabi SAW bercakap satu persatu tersusun percakapan Nabi SAW. Nabi SAW tak adalah cakap macam saya ataupun sebahagian daripada kita yang mana tak tahu hujung pangkal, tak tahu mana akhir, mana mula. Maka kata Aisyah, Nabi SAW kalau bercakap, ini antara sunnah Nabi bercakap, Nabi SAW bercakap dengan jelas dan kemudian satu persatu. Begitu satu persatu maksudnya sedikit demi sedikit, sampaikan kata Aisyah, orang pun boleh hafal apa yang Nabi nak bercakap. Dan antara cara nak bercakap dengan jelas, dengan satu persatu, maka sebab itu kalau kita lihat sebahagian daripada para guru, mereka ajar kepada kita untuk tulis dulu apa nak cakap. Tulis dulu. Lagi-lagi kalau kita tengah marah. Nak marah ni, balik rumah nak marah. Maka jangan buka mulut kalau marah. Sebab tak ada faedah pun bila kita buka mulut. Orang tak faham apa yang kita cakap. Kejap cakap ni. Kejap ambil balik kutip 10 tahun dulu punya kesalahan. Kemudian tiba-tiba pergi kepada 5 tahun akan datang. Dia tak teratur. Sebab dia bercakap dengan emosi dia tak stabil, maka pertuturan dia pun tak stabil. Sebab itu kalaulah kita ada masalah dalam nak bercakap dalam konteks yang tersusun, maka kita kena tulis dulu apa kita nak cakap. Dan nanti kalau kita dah tulis dulu apa kita nak cakap, kita akan gelak tengok apa yang kita kata. Sebenarnya tak ada faedah pun apa yang kita cakap. Sebab itu Nabi SAW banyak berdiam, tapi kata Aisyah bila Nabi bercakap, jelas, tersusun satu persatu, sampaikan para sahabat boleh hafal apa yang Nabi SAW nak bercakap. Para sahabat tak ada suruh, Nabi stop dulu, kami nak ingat. Tak ada. Sebab memang jelas tersusun satu persatu percakapan Nabi SAW. Dan ini yang kadang-kala tidak ada pada zaman kita. Bila seseorang itu bercakap, terlalu laju, kita pun tak faham. Ataupun bila bercakap, tak tahu hujung pangkal. Tak tahu apa maksud tujuan dia. Dia dah bercakap 15 minit. Kita pun dah dengar. Tetapi tak tahu apa tujuan dia. Saya pun kadang-kala, moga Allah beri petunjuk kepada saya, kadang-kala bila ada orang tanya soalan, 15 minit dia bercakap. Kita masih tak faham apa sebenarnya soalan dia nak tanya. Dia ambil cerita daripada 10 tahun lepas. Kemudian dicerita tentang kampung dia. Kemudian dicerita sana sini. Tapi yang tujuan yang dia tanya soalan tadi masih lagi tak difahami. Maka sebab itu sunnah yang ketiga Nabi SAW bila berkata-kata bayyin, faslin, jelas dan tersusun satu persatu percakapan Nabi. Bagaimana kita nak buat? Dengan kita tulis satu persatu apa yang kita nak cakap. Saya sebenarnya mula-mula kuliah adalah pada tahun 2016. Mula-mula kuliah. Itu pun saya mula kuliah sebab dia adalah antara syarat untuk saya dapat masuk bertugas dekat Masjid Al-Ikhlas. So, waktu tu entah kenapa orang yang temuduga saya tu, sahabat saya Al-Fadhil Ustaz sekian,
Dia punya syarat, dia kata banyak sangat ni ustaz yang nak minta jawatan kat Masjid Al-Ikhlas ni. Maka kena temu duga dengan bagi kuliah. Kena bagi kuliah. Sebab daripada sudut hafazan, banyak yang lancar. Daripada sudut pengetahuan tajwid, banyak yang lancar. Maka dia nak tengok, kena kuliah dulu. Dan saya tak boleh kuliah. Saya tak boleh kuliah. Saya memang gagap. Kalaulah pernah kenal saya sebelum tahun 2015, saya tak pernah kuliah. Bahkan saya gagap. Maka apa saya buat? Saya tulis apa yang saya nak cakap dalam kuliah. Saya tulis satu persatu. Saya tulis satu persatu. Bahkan kalau dulu dah hilang dah pun, maka ada banyak kuliah yang saya tulis. Apa nak cakap? Dan selalunya belum habis maghrib, sebelum isyak dah habis dah point. Dah habis dah. 15 minit sebelum kuliah saya ingat lagi. Bila kali pertama kuliah, saya terpaksa minta maaf dengan jemaah. Minta maaf semua, poin saya dah habis. Sebab apa yang saya tulis dah habis. Maka habis kuliah awal, 10 minit, 15 minit. Tetapi disebabkan tulisan itu menjadikan kita boleh tahu apa yang kita nak cakap, apa yang kita nak sampaikan, apa yang kita nak sebutkan. Maka tulisan adalah penting supaya kita tak bercakap benda yang sia-sia. Dan selalunya kita bercakap benda yang sia-sia. Lagi-lagi bila marah, bila emosi. Sebab orang tak faham pun apa yang kita bercakap. Padahal tujuan bercakap adalah untuk memberi pemahaman kepada orang lain. Lalu kalaulah tanya saya adakah faedah tulis? Maka sangat faedah. Tulis dulu apa yang kita nak cakap. Lagi-lagi kalaulah kita ni jenis cepat marah, jenis baran, maka kita kena tulis kita kena belajar menulis apa yang kita nak cakap. Dan saya banyak berubah begitu. Kalaulah dulu saya pernah mengajar tahfiz lama daripada tahun 2006 sampai 2012 saya pernah mengajar tahfiz. Sangat garang. Dulu sangat garang. Tapi bila saya baca hadis-hadis Nabi SAW, Nabi SAW tegas tapi Nabi tak garang. Dan bila kita marah, kita cakap benda yang tak berfaedah. Lalu daripada situ menjadikan saya belajar, kalaulah nak bercakap apa-apa, tulis dulu. Tulis dulu, barulah kita berkata-kata. Dan daripada situ kita nampak apa yang patut kita cakap, apa yang patut kita tinggalkan. Maka bila Nabi SAW dah dapat jaminan daripada Quraisy yang mereka takkan dustakan Nabi. Sebab dia kata Muhammad tak pernah berbohong. Barulah Nabi SAW sampaikan mesej Nabi. Apakah mesej Nabi? Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku adalah seorang yang datang memberi peringatan tentang azab yang dahsyat yang akan datang pada hari kiamat. Maksudnya Nabi nak bagikan persamaan. Kalaulah aku kata ada musuh yang tak nampak di sebalik bukit, kamu percaya. Wahai Quraisy, percayalah. Aku datang untuk memberi peringatan tentang azab yang walaupun kamu tak nampak azab tersebut, tetapi azab tersebut ada. Dan ini menjadikan orang Quraisy mereka tak boleh nak kata apa-apa. Sebab tadi mereka dah bagi janji kepada Nabi yang Nabi tak pernah berbohong. Tiba-tiba Nabi ajak mereka untuk beriman, masuk Islam, tinggalkan 360 berhala yang ada dekat Baitullah Kaabah yang mereka sembah, nak sembah kepada Tuhan yang satu. Maka menjadikan orang Quraisy semuanya diam. Sebab cara Nabi bercakap tu pendek. Kalau kita tengok dalam hadis, cara Nabi bercakap tu tak sampai seminit. Pendek. Tetapi walaupun pendek, mesej dia jelas. Dan orang Quraisy tak boleh nak mendustakan Nabi. Sebab mereka dah cakap tadi, yang mana Nabi tak pernah berbohong. Sehinggalah bangkit pakcik Nabi SAW sendiri, Abu Lahab bangkit. Dan Abu Lahab dia berkata, tabballaka ya Muhammad sa'iral yaum. Celaka untuk kamu wahai Muhammad sepanjang hari ini. Alihadza jama'tana, adakah untuk ini semata-mata kamu kumpulkan kami? Dia tak boleh nak dustakan Nabi, maka dia mencelakakan Nabi SAW. Maka bila orang Quraisy nampak pakcik Nabi sendiri menolak dakwah Nabi tanpa sebarang alasan, maka mereka pun bangun meninggalkan Nabi SAW bersendirian. Dan Allah membalas sikap Abu Lahab yang menjadi penyebab orang lain tak masuk Islam.
Sebab kalaulah Abu Lahab diam, Abu Lahab tak bercakap, banyak orang yang masuk Islam. Sebab mereka sedang berfikir apa yang Nabi SAW sampaikan. Tapi bila Abu Lahab bangkang dakwah Nabi tanpa sebarang sebab dan dalil, maka mereka pun bangun tinggalkan Nabi SAW. Maka Allah menurunkan ayat dengan menggunakan perkataan yang sama yang Abu Lahab gunakan kepada Nabi. Bahkan bukan sekali, 2 kali. Abu Lahab kata kepada Nabi, tabballaka ya Muhammad sekali. Maka Allah balas, tabbat yada abi lahabiu watab. 2 kali. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan pasti Abu Lahab itu celaka. Dan turunlah keseluruhan surah menceritakan keburukan Abu Lahab. Tetapi daripada kisah ini, kata para ulama, sebenarnya banyak perkara yang kita boleh belajar tentang cara Nabi SAW bercakap. Kemudian antara dalam percakapan Nabi SAW, dalam hadis yang lain daripada Hind bin Abi Halah, beliau berkata, Nabi SAW kalau bercakap, Nabi SAW suka bercakap tidak terlalu panjang. Tak terlalu panjang. Nabi SAW suka bercakap yang mana cukup untuk orang ambil peringatan. Nabi SAW tak suka cakap terlalu panjang. La fudul, dalam percakapan Nabi tak ada benda yang sia-sia. Nabi kalau bergurau ada. Tapi kalaulah nak sampaikan mesej, Nabi elakkan daripada bergurau. Sebab kalaulah dicampurkan mesej dengan bergurau, kata sebahagian para ulama hadis, nanti orang tak ingat pun mesej, orang hanya ingat gurau je. Nabi pernah bergurau, bukan Nabi tak pernah bergurau. Banyak kali Nabi bergurau. Dengan seorang wanita tua Nabi bergurau. Tapi bila Nabi nak sampaikan mesej, ada mesej yang Nabi nak sampaikan, maka tidak ada perkara yang sia-sia. Tak ada gurauan. Sebab kalaulah dicampur gurauan dengan mesej, maka sebahagian orang, tak semua, maka ada orang yang anggap gurauan itu betul. Oh, kena buat macam ni. Padahal sebenarnya orang tu tengah bergurau. Ataupun dia tak ingat mesej, yang diingat hanyalah gurauan. Sebab itu Nabi SAW tak suka bercakap panjang. Dan sebab itu dalam hadis tentang khutbah Jumaat Nabi pendek. Pendek khutbah Jumaat Nabi, tak panjang. Sebab Nabi seorang yang tidak suka berkata-kata dengan banyak. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Kemudian berkenaan tentang apa cara Nabi SAW bercakap. Maka Nabi kalau bercakap, وَضَرَبَ بِرَاحَةِ الْيُمْنَى بَطْنَ إِبْهَامِهِ الْيُسْرَى. Nabi kalau bercakap, selalunya tangan Nabi, tapak tangan kanan Nabi akan memegang ibu jari tangan kiri Nabi. Maka Nabi kalau bercakap, Nabi akan begini. Maksudnya tapak tangan kanan Nabi akan memegang ibu jari Nabi, ibu jari kiri Nabi SAW. Maksudnya itu cara Nabi SAW ketika mana berkata-kata. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Maka daripada sini kita dapat dah azan. Okey. Daripada sini kita dapat belajar tentang cara bercakap Nabi SAW. Mudah-mudahan adanya manfaat dan kebaikan, apa yang baik semestinya daripada Allah, yang tidak daripada kelemahan diri serta kekurangan ilmu. Saya mohon maaf jika terkasar bahasa, tersilap bicara, kerana hanya Allah yang maha sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk jawab azan insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih semua, jazakumullah khairan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar, Allahu
أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.